Tengok sini, tengok sini. Tengok. Acah. Rakam. Okay, finally. Took a long time, huh? Yes. How many years? 7 years. 7 years. 7 years for me. Okay, sebut nama kuliah My name is dengan Ahmad Syakir bin Kadir. I am from Malaysia, Melaka, Malaysia. I am a graduate from kuliah. Dakwah and Usuluddin Kuliah. How many years? It has been 7 years. Okay, alright, thank From you. the Ma'had days to Sanawi and then to degree. Finally I graduated. Alhamdulillah. Thank you Abi Umi. Masa aku bagi mak aku buat Abi Umi. Jahit, hai. Kenal. Betul kan? Ucapan. Sekejap. Ucapan. Perhatian. Rakam. Sebut nama kuliah dengan batch. Satu orang satu lah, okey lah. Okay. Assalamualaikum, nama saya Farhan, kuliah syariah Bash Aliyah. Nice. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hikam, Bash Aliyah, Kuliah Syariah. Nice. Assalamualaikum, nama saya Khairi Hawari, kuliah syariah daripada Bash Najah. Nice. Okay. Assalamualaikum, nama Afif Hakim Muhammad Aminuddin, kuliah Bahasa Arab, Bash Najah. Saya ingat lah. Okay. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tak lama lagi kita akan berlangsungnya program convocation. InsyaAllah semoga memudahkan semuanya. Nice. Okay. Nama saya Muhammad Mujtahid bin Muhammad, graduan kuliah Bahasa Arab dan Kemanusiaan. Oh, manusia. Ada tadi. Okay, bye. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Hasib Kamal dari kuliah Aqidah dan Dakwah serta di Bash Aliyah. Mengucapkan tahniah kepada para graduan 2024 di atas kejayaan mereka menamatkan pelajaran di Universiti Islam Madinah, dan semoga kita dapat memberikan manfaat kepada umat Islam secara Malaysia secara khususnya dan di dunia secara am, insya-Allah. Nice. Thank you. Masuk. Sip. Slow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في
تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. Yang berusaha YM Raja Hanizam, Putera Raja Najimuddin, Konsul Kewangan dan Pentadbiran di Konsulat Jenderal Malaysia, serta barisan rombongan Konsulat Jeddah. Yang berhormat Ustaz Wan Roslan Wan Hamad, Esko Pendidikan Negeri Kelantan. Yang dihormati barisan pimpinan Persada, yang berusaha ahli jawatan kuasa Majlis Convocation, yang dihormati ibu bapa graduan sekalian, yang diraikan sahabat-sahabat graduan mahasiswa Universiti Islam Madinah. Sidang hadirin hadirat sekalian, setinggi syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, berkat dan limpah kurnianya, maka dapat kita bersama berhimpun bagi meraihkan majlis yang penuh bermakna ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada sahabat graduan kerana telah berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang. Begitu juga jutaan penghargaan saya sampaikan kepada para ibu bapa dan seluruh warga Universiti Islam Madinah yang ikhlas memastikan para graduan menjadi insan yang terpelajar. Walaupun saya tak pernah kumpul di universiti setelah habis di Universiti Azhar, tapi saya merasai perasaan gementar semakin hari semakin berdesak kerana kita akan pulang ke Malaysia. Adakah kita mampu menjadi graduan yang diharapkan oleh Universiti Madinah, bertanggungjawab menyampaikan dakwah kepada umat, harapan keluarga dan masyarakat? Sebab itulah Nabi SAW bersabda, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innamal warithu al-ilm. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka kita sebagai pelajar ilmu menuntut di sini adalah sebenarnya untuk kita menuntut ilmu sebaik-baiknya dan memanfaatkan dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat sekadar mana kita mampu, ataupun bitaufiq wal hidayah. Semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya menceritakan serba sedikit pengenalan Universiti Islam Madinah. Universiti Islam Madinah diasaskan pada tahun 1961 oleh Raja Ibn Saud. Raja Ibn Saud dia ada vision yang besar, iaitu bila dia ingin membangunkan negara, dia tahu sesungguhnya pendidikan itu adalah pelaburan yang terbaik. Bukannya pelaburan terhadap pelancongan dan sebagainya, tapi pelaburan terbaik adalah pelaburan terhadap insan. Jadi dalam bahasa Arab disebut al-istismar mawarid al-insani. Jadi demi untuk membangunkan mamlakah Arab Saudi, maka disebab itulah diwujudnya Universiti Islam Madinah. Dan visi yang besar yang diberikan oleh Raja Ibn Saud adalah untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh umat Islam. Jadi ramai juga yang tak tahu sebenarnya Arab Saudi bila mendirikan Universiti Islam Madinah, Arab Saudi tidak mendirikan hanya sekadar dari sekadar cendekiawan Arab Saudi sahaja, tetapi beliau mengambil pandangan daripada seluruh ulama-ulama daripada seluruh dunia. Antaranya daripada Arab Saudi sendiri, Mufti Syekh Ibn Baz, Syekh Profesor Dr. Abdul Muhsin Abbad Al-Badr yang digelar sebagai orang paling alim di Madinah yang masih ada lagi. Kemudian Syekh Al-Faqir, Tafsir Ibn Ashur yang kita baca tu merupakan antara pengasas Islam Madinah. Syekh Hasan Al-Makhluf, Mufti Mesir, yang kalau tulis penulis makna-makna ayat Quran, makna-makna kalimah dalam bahasa Arab. Syekh Abu Ala Al-Maududi dari Pakistan, Abu Hasan Al-Nadwi dari India, Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti, penulis tafsir Al-Bayan. Jadi syllabus yang kita belajar ni bukan sahaja dibincangkan oleh cendekiawan sahabi sahaja, tetapi dibincangkan oleh ulama seluruh dunia. Jadi Arab Saudi bila dia buat satu muqarrar ataupun syllabus, bukan short sendiri, tetapi untuk
agar diboleh disampaikan kepada seluruh masyarakat di seluruh negara. Hadirin hadirat sekalian, sekarang Universiti Islam Madinah bukan sahaja fokusnya terhadap fokus agama, tetapi sekarang bergiat menyediakan bidang-bidang lain. Antara kuliah yang disediakan pada hari ini adalah yang pertamanya kuliah syariah, kuliah dakwah Suluddin, kuliah Al-Quran, kuliah hadis, kuliah bahasa Arab, kuliah sains, fizik dan kimia, engineering pun ada, kuliah pengurusan teknologi, undang-undang dan ekonomi. Jadi bukan setakat pada kursus agama sahaja, tetapi sekarang meluas. Kini graduan pelajar Universiti Islam Madinah telah menjangkau hampir 100,000, menyamai hampir 100,000 pelajar, lebih dari 170 buah negara. Manakala mahasiswa yang masih belajar lagi lebih kurang 17,873, diajar dengan sebanyak 907 tenaga pengajar. Dan semua pelajar antarabangsa di Universiti Islam Madinah merupakan tajaan penuh oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi bila ada orang tanya apakah perbezaan antara Universiti Islam Madinah dan Universiti Saudi di Universiti di Saudi yang lain, jadi perbezaan yang pertama adalah, yang paling pertama adalah Universiti Islam Madinah fokuskan kepada pelajar-pelajar antarabangsa. Jadi pada tahun 2022, Universiti Islam Madinah telah memasuki Guinness World Record pada tahun kedua, untuk kali kedua, kerana berjaya menghimpun pelajar dari 170 buah negara. Jadi universiti kita sebenarnya telah masuk Guinness World Record, melebihi daripada Azhar, Guinness World Record 170 buah negara. Antara alumni yang berjaya dikeluarkan oleh Universiti Islam Madinah yang kita selalu dengar nama dan ceramah mereka, antaranya contohnya Mufti Men daripada sini, Dr. Yasir Qadhi, Syekh Bishari yang biasa kita dengar ayat Quran, Dr. Muhammad Ali Uzaifi bekas Imam Masjid Nabawi, dan pelbagai lagi. Bahkan graduan kita Malaysia sangat dihormati oleh universiti. Biasanya kalau bincang dengan Amir Syukula, dekan, memang kebiasaannya pujian-pujian itu akan melambunglah pada graduan Malaysia. Antaranya adalah Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas Menteri Agama, bekas Mufti Wilayah, dan yang sekarang ini Profesor Dr. Ashraf Hashim, merupakan chairman, iaitu Ketua Penasihat Syariah di Bank Negara. Dan antaranya Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, tokoh pendakwah, dan ramai lagi yang berjaya menyumbangkan tenaga dan kemahiran mereka di peringkat negara dan antarabangsa. Jadi ramai yang tidak tahu juga sebenarnya Universiti Islam Madinah telah memperuntukkan bajet yang besar kepada alumni-alumni Universiti Islam Madinah. Dan pada tahun ini 2022 juga, Dr. Zulkifli Al-Bakri telah pun meraih anugerah alumni cemerlang kategori pertama. Jadi anugerah alumni cemerlang ni ada 3, 2, 1. Yang pertama tu adalah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Hadiah pada tahun ini pun Universiti Islam Madinah sedang mencari lagi alumni yang berjaya. Jadi sesiapa yang rasa kalau ada tahu cadangan-cadangan apa, boleh sampaikan. Dan antara hadiah yang bakal dimenangi setiap seorang tu yang menang kategori pertama, kedua dan ketiga tu adalah RM50,000 pada setiap kategori. Satu jumlah yang besar. Berartinya universiti mengikuti perkembangan kita. Jadi bila kita jadi graduan, jangan tinggalkan nama Universiti Islam Madinah di belakang. Semestinya bukanlah jawatan itu yang dikejar, tetapi ilmu yang bermanfaat untuk diri dan umat, walaupun sekecil-kecil. Dalam bahasa Inggeris kita kata, once NIUM, Islamic University Madinah, always NIUM. Tuan-tuan dan puan-puan, kami pelajar Malaysia yang belajar di Madinah mempunyai 200 pelajar lebih kurang, dan Persada telah pun berjaya melaksanakan program yang fokusnya kepada kebajikan dan pengajian ilmu untuk pelajar. Pada sesi lepas kita telah menguruskan 50 pelajar baru untuk pengaturan semua. Mereka semua ditaja tiket kapal terbang dan dia diberi duit poket juga. Walaupun begitu, program sambutan ini ada kosnya dan memerlukan badan pengurusan supaya lebih teratur. Misalnya transport dan makanan ketika mana mereka sampai awal-awal dan sebagainya. Dengan bajet yang ada juga, yang berbaki, kami telah pun menguruskan satu umrah khas daripada Madinah ke Mekah, dan biasanya dibimbing oleh senior-senior. Antaranya ada juga graduat di sini. Antara program lain adalah PDZ, iaitu program dakwah ziarah, iaitu kolaborasi antara Persada, Datuk Haji dan Muassasah untuk meneruskan 31,600 jemaah haji dari Malaysia pada musim haji tahun lepas. Program besar, tapi itulah tanggungjawab dakwah untuk kami sampaikan sirah dari fakta yang benar dan menyampaikan ibrah yang praktikal kepada jemaah-jemaah, dan pelbagai program lain-lain lagi.
sebagai ucapan akhir kepada sahabat graduasi sekalian. Jadi terima kasih kerana sudi menjadi sebahagian dari hidup kami. Susah senang bersama mengharungi pelajaran di tanah suci ini, mengembeling tenaga, mengorbankan masa, berkongsi rasa sepanjang duduk di sini dan bersama-sama dalam program, terutama di Persada. Izinkan saya menjadi wakil bagi Persada untuk mengucapkan terima kasih kerana sudi menjadi sebahagian dalam hidup kami. Berusaha sama-sama memakmurkan aktiviti Persada ini walaupun tak ada orang lihat, walaupun sumbangan-sumbangan yang kita memberikan tak ada orang yang nampak, tak ada orang yang perasan, tapi Allah itu sentiasa melihat. Harapan kami yang masih di sini agar ukhuwah kita tidak terputus, dan apabila sudah pulang ke tanah air, kita masih lagi berhubung dan menjaga silaturahim untuk sama-sama berbakti kepada agama, negara dan bangsa. Lebih baik lagi, harapannya separuh daripada sini atau semua takdim memohon sambung di Rausat Al-Ulia di Universiti Islam Madinah. Itu lebih baiklah. Walau badan terpisah, tetapi hati tetap di sini. Okay, terima kasih dan segala kekurangan itu dari saya dan kesempurnaan itu dari Allah SWT. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون، نستمع الآن إلى كلمة الخريج. Yang berbahagia Tuan Ruslan bin Syarif, Konsul Jeneral di Konsulat Jeneral Malaysia Jeddah. Yang berusaha Tuan Anwar Abdul Rahman, Ketua Yang Seri di Konsulat Jeneral Malaysia Jeddah. Yang berusaha Yang Mulia Raja Hanizam Putra Raja Najamuddin, Konsul Kewangan dan Pentadbiran di Konsulat Jeneral Malaysia Jeddah serta rombongan konsul. Kita tidak lupa kepada YGP Persada, AJK, Majlis Convocation pada malam ini. Yang dihormati tamu-tamu kehormat, Ibu bapa, sidang hadirin hadirat, seterusnya para graduan yang diraikan sekalian. Yang pertama sekali, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang sangat bermakna bagi kita yang telah berjuang, bersungguh-sungguh belajar dan menuntut ilmu di Universiti Islam Madinah. Jadi pada malam ini kita akan menyambut kejayaan di atas tamatnya pengajian kita di sini. Jadi sebagaimana yang Allah SWT berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu memberitahu dan berjanji kepada kamu, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kepada Allah SWT, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur di atas nikmatku, maka ketahuilah bahawa azabku ini adalah sangat berat. Jadi adalah menjadi suatu kewajipan kepada kita untuk bersyukur di atas nikmat yang besar ini, di atas tamatnya pengajian kita di sini. Sebagaimana Allah menyatakan, kalau kita tidak bersyukur ataupun kita mengkufurinya, maka kita akan diazab oleh Allah SWT. Maka kesyukuran kita adalah menjadi suatu kewajipan. Dan syukur dalam erti kata yang sebenar bukan setakat kita mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, asyukru huwa i'tiraful qalbi bi ni'amillah wa thana'u 'ala Allah biha wa sarfuha fi mardatillahi wa rahmah. Jadi kata para ulama, syukur, hakikat syukur itu yang pertama sekali kita perlulah mengiktiraf, nak menyatakan bahawa nikmat ini adalah milik Allah SWT. Apa yang kita dapat semuanya adalah pemberian Allah SWT. Bukanlah hasil daripada sekadar usaha kita, bukan dengan kecerdikan dan kepandaian kita, tapi hakikat ini adalah anugerah daripada Allah. Semua daripada kita diciptakan oleh Allah Taala tanpa kita mengetahui apa. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran, penglihatan yang merupakan salah satu ataupun yang terpenting, panca indera yang terpenting untuk kita mempelajari. Dengan kita mendengar, dengan kita melihat, kita dapat mempelajari. Dan tempat ilmu itu berada adalah dalam hati kita. Sebab itu disebutkan dalam ayat tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah SWT menjadikan kamu ni boleh mendengar, boleh melihat, dan juga adanya hati sebagai tempat ilmu kita diletakkan. Oleh kerana itu, pastikan dalam hati kita ini diletakkan ikhlas kerana Allah SWT, supaya ilmu kita ini diredai dan diterima oleh Allah SWT. Seterusnya, dalam kita bersyukur juga, sebagaimana disebutkan ulama tadi, haruslah kita memuji Allah SWT. Dengan apabila kita mengiktiraf, kemudian kita memuji, kerana pujian itu hanya layak bagi Allah SWT. Sebab itu kita selalu menyebutkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, Alhamdulillah. Alif lam yang kita biasa belajar di sini, alhamdulillah adalah listirah. Maksud segala pujian hanya bagi Allah SWT. Jadi apa sahaja nikmat yang kita dapat, hakikatnya adalah milik Allah, yang Allah pinjamkan kepada kita. Jadi jangan usahlah kita merasa hebat dengan kepandaian dan kecerdikan kita. Kita dapat belajar di sini, sedangkan ramai lagi yang memohon. Untuk makluman, biasa setiap tahun yang memohon lebih kurang 3,000 ke 5,000 orang untuk menyambung belajar di Universiti Islam Madinah. Akan tapi dipilih hanya 50 orang. Bukanlah 50 orang setiap tahun yang kita dapat, termasuk antum yang datang ke sini, adalah yang terbaik, tak. Tapi itu hakikatnya adalah pilihan Allah SWT untuk kita semua belajar dan menuntut ilmu di Universiti Islam Madinah. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah dalam kita bersyukur, haruslah kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan itu ke jalan untuk mendapat redha Allah SWT, dalam mentaati Allah SWT. Sebagaimana Allah merakamkan berkenaan dengan Nabi Sulaiman AS apabila diberikan satu kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada kerajaan-kerajaan sebelum daripada dan juga selepas daripada. Satu kerajaan yang paling hebat, berjaya menguasai dunia dan juga boleh menguasai jin, yang tidak ada pada nabi-nabi lain dan juga raja-raja yang lain. Akan tapi Nabi Sulaiman, dia menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah kurniaan dan pemberian Tuhan untuk mengujiku adakah sama ada aku bersyukur ataupun kufur. Jadi lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman menunjukkan satu contoh. Walaupun dia ada suatu nikmat yang tidak ada pada orang lain, tapi dia menyerahkan atau mengiktiraf nikmat itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita bermuhasabah di atas kejayaan yang kita dapat, berjaya menghabiskan pengajian di sini. Haruslah kita gunakan untuk beramal sebagaimana Allah menyuruh kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra. Hakikatnya bersyukur itu adalah dengan kita mendesasikan dalam membentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Allah menyuruh kepada ahli keluarga Daud, kepada ahli keluarga Nabi Daud AS, termasuk Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Daud, i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran kita, sebagai bentuk kesyukuran kamu kepada Allah SWT. Seterusnya dalam kita merealisasikan ataupun menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala juga adalah kita berterima kasih kepada orang-orang yang menyumbang kepada kita berjaya dalam kehidupan. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah SWT orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, yang menyebabkan dia mendapat kejayaan, mendapat nikmat yang dia kecapi. Jadi dalam peluang ini, yang pertama sekali anda mengucapkan terima kasih, walaupun pihak jamiah tak ada wakil kan,
Kita ucapkan terima kasih kepada pihak Jamiah Islamiyah Islam Madinah yang telah menyediakan ruang yang sangat selesa, satu tempat yang sebelum ni anda pernah belajar di Al-Azhar tapi tak sempat habis. Tapi kita rasa perbezaan bila kita belajar di sini dari sudut pembelajaran para guru-guru kami satu, kita katakan satu manhaj. Belajarlah di bidang apa sekalipun, bidang Quran, bidang hadis, bidang syariah, cara pengajian metodnya sama. Maksudnya tidak ada perbezaan. Kalau kita tanya syekh ni, jawapannya sama dengan syekh-syekh yang lain. Guru ni kita tanya sama dengan guru-guru yang lain. Maksudnya mereka berjaya menyatukan pendapat-pendapat para ulama. Jadi di sini kita dapat begitu juga. Biasa sekali kita lihat viral solat subuh. Solat subuh macam solat Jumaat di Malaysia. Jadi viral. Tapi kalau kita lihat di Universiti Islam Madinah, tiap-tiap hari, tak perlu di viral. Setiap hari kita solat di Masjid Universiti Islam Madinah penuh macam Jumaat, penuh sampai ke belakang. Solat subuh. Jadi ini adalah satu yang tak pernah, dan mungkin apabila kita balik masa sukar untuk kita merasai suasana seperti ini. Maksud kesadaran para pelajar di sini untuk mengamalkan dan mempraktikkan apa yang mereka pelajari di Universiti Islam Madinah. Seterusnya, di antara perkara yang penting, yang ini seperti mana yang disebutkan oleh sebelum tu, yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Universiti Islam Madinah, yang kedua kepada pihak konsulat kerana mereka sebagai penaung kita sepanjang kita berada di sini. Mereka wakil Kerajaan Malaysia yang menjaga hubungan bersama Kerajaan Saudi. Jadi mereka sebagai penaung kita ucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan dan bantuan sepanjang kami belajar di sini. Begitu juga tidak lupa kepada ibu bapa kita yang daripada kecil mendidik, menjaga, membimbing kita ke jalan ini sampai kita berjaya di hari ini. Jadi jangan kita remehkan, dan kita ambil peluang bagi sahabat-sahabat yang ada kedua ibu bapa datang ke sini. Anda sendiri tak ada rezeki 3 kali kumpul daripada degree, master, dan yang ni kali ni PhD, alhamdulillah. Tidak ada rezeki untuk kedua ibu bapa anda datang. Alhamdulillah masih hidup. Tapi ambillah peluang bagi sahabat-sahabat yang kedua ibu bapanya datang, gunakan peluang untuk berkhidmat kepada mereka. Jadi ini adalah suatu kewajipan. Sebab itu antara perkara yang utama juga bila kita pulang, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, bila kita pulang sampai kita ke airport, jangan kita jumpa kawan-kawan. Ini adalah satu yang su'ul adab, yang tidak beradab. Sepatutnya bila kita pulang, orang yang pertama yang menanti kita adalah kedua ibu bapa. Kita harus bertemu mereka. Ada sebab sebahagian ada pelajar bila pulang musim saifi, cuti panas, musim panas, ada yang duduk di KL ataupun di Kuala Lumpur seminggu untuk jumpa kawan-kawan ataupun untuk buat urusan. Sepatutnya perkara utama adalah kita mendahulukan kedua ibu bapa kita. Mereka yang mereka lah orang paling utama menunggu kita pulang. Oleh kerana itu kita kena usaha juga, walaupun kita ada urusan yang penting. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, rakan-rakan saya di Konsulat Jenderal Malaysia Jeddah, Barisan Kepimpinan Bersada, dan semua graduan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah dan kurnianya dapat saya hadir bersama tuan-tuan di majlis istimewa pada malam ini, Majlis Istiadat Convocation Mahasiswa Malaysia Universiti Islam Madinah tahun 2023. Majlis Convocation hari ini bukanlah yang pertama kali diadakan. Saya difahamkan bahawa ia telah merupakan program tahunan melibatkan pelajar-pelajar Malaysia di Madinah dengan Konsul Jenderal Malaysia Jeddah atas beberapa sebab utama. Antaranya, pada graduan sudah semestinya bagi meraihkan kejayaan menamatkan pengajian
kepada mahasiswa yang sedang belajar sebagai pendorong agar mereka lebih komited terhadap pelajaran dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menamatkan pengajian dengan cemerlang. Dan ketiga, mengeratkan hubungan antara mahasiswa dengan pihak Konsulat Jenderal Malaysia Jeddah. Hadirin yang saya hormati sekalian, ini merupakan penampilan dorong kali saya di majlis rasmi yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia di Jeddah. Sebelum saya teruskan, elok rasanya saya perkenalkan diri saya. Saya Roslan bin Sharif, Konsul Jenderal Malaysia di Jeddah, memulakan tugas di Jeddah ini pada bulan Julai 2023. Saya berasal dari Selangor. Bersama saya datang ke sini isteri dan anak bongsu saya. Sebelum saya menyertai kerajaan, saya pernah bertugas di sektor swasta selama 8 tahun. Dan tahun 2002 saya menyertai kerajaan, bermula dengan bertugas di Pejabat YIP Perdana Menteri bersama 5 daripada 10 Perdana Menteri yang ada. Kemudian saya bertugas di Kementerian Kewangan dan di Kementerian Luar Negeri juga. Sebelum di Jeddah ini merupakan penempatan saya kali yang ketiga lah, posting yang ketiga. Yang pertama di Cuba, kedua di Vietnam dan ketiga di Jeddah ini. Itu serba sedikit latar belakang mengenai diri saya. Kalau nak lebih kita kena di sesi kopi lah ya. Terus bersama saya pada hari ini rakan-rakan dari Konsulat Jenderal. Saya mungkin boleh kenalkan, bermula dengan Encik Anwar Abdul Rahman dan Encik Yang Mulia Raja Nizam, Encik Faizal Khan Jaafar, Encik Syahrul Ashraf Ibrahim, Haji Ashraf, kemudian Haji Ashraf, kemudian Encik Muhammad Rafizi, dan tak lupa Dr. Hasbi. Hadirin yang dihormati sekalian, umum mengetahui Konsulat Jenderal Malaysia Jeddah berperanan sebagai wakil kerajaan dalam memberikan bantuan konsuler dan bantuan-bantuan lain kepada semua rakyat Malaysia. Hubungan yang terjalin antara kita bukan sahaja penting bagi penganjuran sesuatu majlis perayaan seperti ini, ia juga merupakan platform untuk berkongsi maklumat, khususnya dalam mendepani situasi geopolitik dunia sekarang yang agak tidak menentu. Tanpa hubungan yang baik antara kita, sukar untuk pihak konsulat mengurus dan memberikan bantuan segera kepada rakyat Malaysia yang memerlukan, khususnya sewaktu bencana ataupun kecemasan. Oleh yang demikian, saya sarankan kepada semua yang ada di sini, kepada yang masih belum berdaftar dengan konsulat, mohon segeralah berbuat demikian ya. Di majlis convocation hari ini, kita akan meraihkan seramai 46 graduan, terdiri dari seorang Doktor Falsafah Akidah, manakala selebihnya 45 graduan ijazah sarjana muda. Jadi sekalung syabas dan tahniah dari saya dan rakan-rakan di Konsulat Jenderal Jeddah kepada semua graduan atas segala usaha dan pengorbanan yang saya percaya paling tidak 4 tahun di UIM. Menyingkap sedikit sejarah hidup saya sebagai pelajar dulu ya. Saya datang dari seorang budak kampung, dari keluarga yang susah. Tapi saya rasa atas kesedaran untuk memperbaiki diri, bermula di peringkat mungkin saya katakan tadika lagi lah, di mana especially bila saya petang lepas mengaji main bola. Dan kadang waktu itulah waktu bang lalu atas di kampung saya lah ya. Jadi
setiap kali kapal terbang lalu, saya akan berhenti main bola. Saya akan tengok, saya akan lambai kepada kapal terbang. So, ayah saya perasan. So, lama-lama dia tanya, kalau nak naik kapal terbang, kena belajar pandai-pandai, jadi pilot. Kata dia. So, dalam umur 6 tahun tu, kemudian masuk tadika. Ini cikgu saya cerita lah, sampaikan kepada ibu bapa saya. Kata, saya ni seorang yang ialah waktu belajar, waktu bermain, saya lebih suka minta kerja latihan. Kiralah buat tadika kemas kan, ABC 1 campur 2 campur macam itulah, matematik ke apa sebagainya. Sedangkan rakan-rakan yang lain selepas waktu sesi belajar semua main. Tapi saya minta ekstra ni lah. Dan alhamdulillah waktu ujian peperiksaan darjah 5, saya rasa anak-anak yang ada kat sini tak kenal kan penilaian darjah 5 ni. Mungkin para ibu bapa tahulah. Saya merupakan budak kampung saya yang pertama dapat 5A. Dan sekolah saya pun saya orang pertama dapat 5A di sekolah saya lah, sekolah kampung kan. Alhamdulillah saya dapat tawaran melanjutkan pelajaran di asrama penuh. Waktu tu di Setahipur pada kampung di Banting Selangor, dapat peluang belajar. Tawaran tu diterima melalui guru besar, dan guru besar hantar ke rumah saya. Tujuannya guru besar tu kata nak pastikan ayah saya beri kebenaran untuk saya pergi ke asrama penuh. So alhamdulillah berjaya, dan saya bermula dari situ saya melangkah ke ini. SRP pula tingkatan 3 SRP, alhamdulillah skor result bagus. Tapi dengan result bagus tu saya rasa sedikit melalaikan saya pada peringkat seterusnya. Saya form 4 saya mungkin leka sikit, nakal sikit. So lebih banyak enjoy daripada belajar. Jadi tingkatan 5 waktu SPM tu result kurang bagus. Tapi alhamdulillah masih grade 1 lagi lah waktu tu, cuma atas pagar kan. So waktu itu sebenarnya membuka fikiran saya, sebab kebanyakan rakan-rakan saya sebelum result SPM tu keluar, dia dah berdasarkan dipanggil trial kan, putusan trial. Ramai yang dah dapat tawaran sambung belajar di US, di UK. Dan sebaik result SPM keluar, ramai rakan-rakan saya lagi yang menyambung pelajaran di luar negara dan di dalam negara juga. Jadi selepas itu, waktu itulah basically saya merasakan saya agak ketinggalan berbanding rakan-rakan saya. Tapi dengan kesedaran itu, alhamdulillah saya sambung belajar di UiTM buat diploma, dan diploma bekerja. Tapi waktu bekerja tu saya rasakan dengan diploma ni tak boleh nak berasa jadi macam tuan, rasa masih di bawah lagi. So saya teruskan. Lepas diploma saya bekerja, tetapi siang bekerja saya buat part time study untuk sambung degree lah, pada advanced diploma yang samaan dengan degree level 2. Seterusnya dah dapat degree pun saya rasa kerja tu masih tak merasakan diri saya tuan. So saya cuba mencari peluang lain di mana inginkan sesuatu yang lebih baik lah. Jadi apa yang saya ingin ceritakan di sini bukan untuk saya bangga diri, tidak ya. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan kepada yang saya consider sebagai anak-anak saya lah ya. Anak saya yang sulung pun dah 27 tahun. So yang ada di sini saya muda-muda lagi daripada anak saya pun. Tapi kemudian saya usaha lagi, di mana
saya sambung dapat untuk buat master. Sebab waktu itu keinginan saya yang saya rasakan dulu saya tak merasa untuk sambung belajar di luar negara. Tahun 1996, 90 hingga 1998 waktu itu ekonomi down ya. Jadi kerajaan Malaysia waktu itu memutuskan untuk tidak menghantar pelajar ke US, ke UK. Jadi tetapi atas keinginan saya untuk belajar, saya cari juga peluang kat mana untuk saya sambung belajar di luar negara. Muhammad Fathan Adi bin Tarmizi, Doktor Falsafah, Kuliah Akidah dan Dakwah, Bahagian Akidah. Abdul Hakim bin Abdul Aziz, Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Pengajian Islam. Muhammad Zulfiqar bin Jalaluddin, Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Pengajian Islam. Wan Muhammad Rafiq bin Wan Roslan, Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Pengajian Islam. Muhammad Muizzuddin bin Muhammad Ramzi, Ijazah Sarjana Muda Hadis dan Pengajian Islam. Muhammad Yusuf bin Azizan, Ijazah Sarjana Muda Hadis dan Pengajian Islam. Ahmad Syakir bin Kadir, Ijazah Sarjana Muda Akidah dan Dakwah. Muhammad Ikhwan bin Muhammad Fauzi, Ijazah Sarjana Muda Akidah dan Dakwah. Muhammad Hasif bin Kamal, Ijazah Sarjana Muda Akidah dan Dakwah. Muhammad Rusdan bin Amir, Ijazah Sarjana Muda Akidah dan Dakwah. Mujahid bin Wanu, Ijazah Sarjana Muda Akidah dan Dakwah. Muhammad Farid bin Abdul Khair, Ijazah Sarjana Muda Akidah dan Dakwah. Raja Haris Mursyidi bin Raja Zakir Hussain, Ijazah Sarjana Muda Akidah dan Dakwah. Abdul Hakim Nazrullah bin Roslan, Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Sains Manusia. Afif Hakim bin Muhammad Aminuddin, Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Sains Manusia. Afif Nu'man bin Azamiruddin, Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Sains Manusia. Muhammad Duha bin Zulkarnain, Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Sains Manusia. Muhammad Irfan bin Zulkifli, Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Sains Manusia. Muhammad Mujtahid bin Muhammad, Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Sains Manusia. Seterusnya kuliah syariah. Dipersilakan Abdul Muin bin Muhammad Sulaima, Ijazah Sarjana Muda Syariah.
Abdullah Muhsin bin Sulaiman, ijazah sarjana muda syariah. Abu Zafar bin Abu Hurairah, sarjana muda syariah. Ahmad Adil bin Ramzi, ijazah sarjana muda syariah. Ahmad Hakim bin Muhammad Fazli, ijazah sarjana muda syariah. Ahmad Syahir bin Syabudin, ijazah sarjana muda syariah. Ahmad Syakir bin Khairul Anwar, ijazah sarjana muda syariah. Ahmad Syahmi bin Muhammad Razi, sarjana muda syariah. Ahmad Zuhdi bin Abdul Samad, ijazah sarjana muda syariah. Aizuran Khair bin Jamaluddin, ijazah sarjana muda syariah. Muhammad Izran Aiman bin Yusuf, sarjana muda syariah. Muhammad Khairi Hawari bin Ahmad, sarjana muda syariah. Muhammad Hilman Arif bin Harun, sarjana muda syariah. Muhammad Abdul Muhaimin bin Muhammad Akhir, sarjana muda syariah. Muhammad Abdul Aziz bin Mat Yusuf, sarjana muda syariah. Muhammad Al-Amin bin Zulkifli, sarjana muda syariah. Muhammad Amirun Aiman bin Nur Rahim, sarjana muda syariah. Muhammad Fahmi bin Halim, sarjana muda syariah. Muhammad Hikam bin Muhammad, ijazah sarjana muda syariah. Muhammad Syamil Syahid bin Fauzi, sarjana muda syariah. Najmuddin bin Hamzani, ijazah sarjana muda syariah. Nik Abdul Muiz bin Nik Mustafa, ijazah sarjana muda syariah. Nik Muhammad Farhan bin Muhammad Murtazi, sarjana muda syariah. Nur Irsyad bin Basiran, sarjana muda syariah. Dan yang terakhir, Raja Ahmad Afiq Fikri bin Raja Adli, sarjana muda syariah. شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم لما أبقرتم مجلسنا هجا الشعر فأجرى قلم. Majlis merakamkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Roslan bin Syarif atas penyampaian sijil kepada para graduan sebentar tadi. Majlis juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang telah menerima sijil sebentar tadi. Majlis sekali lagi mempersilakan saudara Ukail bin Ahmad Sanif bagi memberikan cenderahati kenang-kenangan kepada para tetamu kehormat kita pada hari ini. Yang berusaha Encik Anwar bin Abdul Rahman, dipersilakan.
dan Yang Mulia Raja Hanizam Putra Raja Najamuddin dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Ukail bin Ahmad Sanif atas penyampaian cendera hati itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, ayyuhal kharrijun, faltafrahu innakum lisya'bi mafkhara, fa antumul hilmu lil awtani wal aman, famdu bi'aunin minar rahmani wattahadu, fala haqiqata antum hahuna rusulu. رسالة فانذروا للحق أنفسكم كي لا يفرقكم لغو ولا جدال. والختم صلوا على المختار سيدنا محمد من أتى بالحق يبتهل. أيها الحفل الكريم، شكر الله حضوركم وتشريفكم حفلنا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه على أمل اللقاء بكم في مناسبة أخرى من مناسبات الجمعية إن شاء الله. Maka dengan ini selesailah sudah istiadat Convocation Mahasiswa Malaysia Universiti Islam Madinah bagi tahun 2023. Pihak majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para tetamu kehormat dan hadirin sekalian atas kesudian anda menyerikan dan menjayakan majlis malam ini. Sekalung penghargaan juga dianugerahkan kepada para ahli jawatan kuasa, Convocation dan semua pihak yang terlibat kerana telah bertungkus lumus dalam merealisasikan istiadat yang gemilang ini. Hadirin yang dimuliakan, inilah yang dikatakan umpama belayar sudah sampai ke pelabuhan, umpama berkayuh sudah sampai ke pinggiran, umpama berjalan sudah sampai ke haluan. Akhir kata, terima kasih sekalung budi daripada kami seikhlas hati. Dengan ini, majlis memohon 1000 kemaafan atas segala ketelanjuran, kepincangan dan kehilafan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Kita bagi laluan kepada tetamu perempuan dulu. Satu, dua, tiga. Itu belakang. Oh, video ada. Tapi aku Muhammad. Boleh dengar aku. Boleh video ada. Potong apa ni? Potong. Oh, iya. Kalau serius coba tengok. Ni okey, sijil tutup, semua boleh ready, paparkan sijil masing-masing. Okey, kat belakang tu angkat sikit sijil, tapi jangan sampai tutup muka. Dia semua tunjuk sijil masing-masing. Tunjuk sijil masing-masing tapi jangan sampai tutup muka. Tunjuk cover sijil. Cover bukan belum. Ke depan. Okey, satu. Okey, ready? Tiga balik. Balik. Jangan. Okey, balik. Cun. Alisin. Okey, ready? Ready. Balik. Leceh cukup dekat lagi. Okey, jom eh. Okey. Ready? Yes. Baru mana ni dulu? Testing. Asal dah. Jom tengok. Jangan cakap, kamu bising. Okey. Ready, lagi satu. Alright, nice. Okey, kali ni betul. Senyum. Satu, dua, tiga. Mana flash eh? Ada flash. Cukup. Okey, buat. Ada nampak gaya. Okey. Ready? Satu.
Campak Cina. Kali ini buka. Okey, boleh buka masing-masing sijil. Nak buat gambar ikut ataupun mana-mana ni gambar ikut best ikut lentina. Kuliah dulu.